وخصوصا إلى وبيت سورة مسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. أما بعد، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Nasihat ke-12. Setelah mengamalkan ilmu, baru engkau mengetahui hakikatnya ilmu. Ya, setelah kita mengamalkan ilmu, barulah kita mengetahui akan halwa, yakni kesedapan ilmu. Wahai anakku yang tercinta, dan ketahuilah bahawasanya sebahagian daripada masalah yang engkau tanyakan kepadaku itu tidak dapat dijawab dengan tulisan atau perkataan. Tetapi bila engkau telah sampai kepada hakikat halnya, apa dia yang tak boleh dicakap dengan tulisan, yang tak boleh dijawab dengan tulisan dan perkataan, iaitu zauki, rasa. Rasa seronoknya zikir, rasa seronoknya mengaji, rasa seronoknya beramal. Dia tak boleh nak terangkan rasa. Rasa ni tak dapat nak diterangkan. Macam mana nak tahu rasa? Kena beramal. Setelah beramal dengannya, maka barulah engkau faham. Bila dah beramal, baru faham. Macam mana rasa seronoknya tawakal, macam mana rasa seronoknya, lazatnya yaqin, bagaimana rasa seronoknya khalwah, bersendiri dengan Allah. Jadi nak tahu, kena beramal. Kalau engkau belum sampai ke sana, maknanya sampai ni belum pergi, belum duduk tempat tu. Kita, orang cerita dengan kita tempat ni bagus, seronok, tapi kita tak pergi, kita cuma tahu tak pakai. Kena pergi tempat tu, baru tahu macam mana seronoknya tempat tu. Tapi kalau sekadar cerita, sembang, tak habis-habis puluhan tahun, macam mana nak pergi? Jangan main bang. Habis selalu pesan, jangan main. Boleh tak? Boleh. Tak seronok macam tu. Kalau kita tahu cerita, bertahun-tahun kita tahu cerita aja, tapi kita tidak ada perkara yang disebutkan oleh Imam Ghazali macam malam semalam. Apa yang Imam Ghazali sebutkan? Iaitu mujahadah dan riadah. Dua benda ni tak ada. Kita tak nak sungguh-sungguh, kita tak nak berduduk dalam latihan riadah, melatih diri. Jadi kita takkan pergi tempat tu. Cuma kita dengar cerita tempat tu best, seronok, Jadi ketika itu maka engkau belum mengetahuinya. Kerana masalah ini adalah masalah zauqiyah. Masalah apa? Masalah rasa. Jadi orang yang bagaimana nikmatnya, rasanya beramal dengan Islam, dia kena beramal sungguh-sungguh.
Macam mana Nabi sebut dalam hadis akhir zaman, kita kena pegang agama seperti mana kita memegang bara. Abang duduk luar boleh tak? Abang duduk luar boleh tak? Tak tolong? Habib tak tolong. Abang duduk kat sana, dekat ujung sana, dekat beranda sana. Tolong Habib kejap. Tolong abang seorang. Abang duduk kat situ je. Abang duduk kat beranda. Dekat beranda sana. Ujung sana, kat luar. Abang duduk kat ujung sana lagi, ujung sana. Abang duduk seorang-seorang. Okey, abang duduk situ. Abang duduk situ. Okey bang, terima kasih. Abang duduk situ. Abang nak senyum ke, abang nak sembang ke, abang sembang seorang-seorang kat situ. Boleh? Iaitu masalah yang tidak dapat difaham dengan sebenar kecuali setelah dirasai oleh seseorang akan hakikatnya, akan hakikat ilmu itu. Ini yang dikatakan hakikatnya adalah merasai akan amalan. Macam orang tanya khusyuk tu macam mana? Khusyuk ini zauqiyah. Khusyuk ni rasa. Jadi macam mana rasa khusyuk? Nak diterangkan rasa ni tak ada perkataan. Perkataan nak dijawab dengan tulisan tak boleh. Sebab dia rasa. Jadi kalau nak tahu kena buat. Nak tahu kena buat. Kalau tak, kita takkan tahu rasa. Maka masalah yang seperti ini tidak dapat hanya disifatkan dengan perkataan, tetapi mesti dicoba dan dirasainya. Seperti manisnya sesuatu yang manis. Nak tahu manis tak manis, kena rasa manis. Kamu tahu tak kenapa Abi buat kawan kamu macam tu? Tahu tak kenapa? Guru Abi dulu dia pesan dengan Abi. Guru Abi ada, jika kamu marah dengan nafsu amarah kamu, nescaya dia berserta dengan syaitan. Tetapi jika kamu marah bukan dengan nafsu amarah kamu, maka dia berserta dengan rahmat Allah. Faham? Faham? Jadi nak jadi belajar jadi orang baik ni senang. Senang tak? Senang. Nak jadi orang baik senang. Sampai guru Abi cakap begini. Orang yang kuat itu adalah orang yang boleh menahan amarah. Bukan orang yang kuat itu orang yang boleh mengalahkan 10 orang di hadapan. Itu tak kuat itu. Hello. Macam tu lah. Belajarlah. Kerana apa? Sebab di dalam rahmat itu adanya hidayah. Siapa yang memberi hidayah? Allah. Kita tunjuklah macam mana. Tapi kalau tak ada hidayah, tetap tidak akan dapat hidayah. Kita tak boleh berubah. Faham? Baik. Dan pahitnya sesuatu yang pahit, maka hal ini tidak dapat diketahui kecuali dengan dirasai. Seperti dihikayatkan, yang ni Abi Langkau. Sebab cerita ni budak-budak dekat depan. Misalnya tu dia bagi ni, misalnya bukan Abi nak baca depan kamu, Abi rasa macam tak seronok pula. Sebab misalnya. Cuma apa yang Abi boleh bagi tahu, seseorang yang bila dia ada suatu penyakit, bila dia ada penyakit, maka tatkala itu dia akan diangkat nikmat daripada penyakitnya.
Macam orang ada kencing manis, dia dah diangkat nikmat makan manis. Bukan dia tak rasa manis, ada, tapi dia tak boleh makan manis seperti mana orang yang tidak ada kencing manis. Jadi kalau nak tahu manisnya gula, manisnya madu, manisnya sesuatu yang manis, jangan ada penyakit. Jangan ada penyakit kencing manis. Macam Carol, tak ada penyakit kencing manis. Dia tak boleh makan manis. Macam Abi dia makan manis. Nikmat manis itu Abi masih dapat rasa. Jadi kalau kita ada penyakit, baik, apa yang Abi nak sampaikan kamu? Seseorang yang dirinya berpenyakit, hatinya sakit, dia takkan dapat merasai kemanisan ilmu itu. Faham tak Abi cakap? Sampai tak Abi cakap? Seseorang yang hatinya berpenyakit, dia tidak akan dapat merasai sesuatu hakikat ilmu dan hakikat amal. Dia takkan dapat. Macam orang kencing manis, dia boleh makan manis, tapi dia tak dapat makan itu sampai ke muncak rasa manis. Bolehlah dia tukar manis tu daripada gula kepada stevia, contoh. Tapi tak akan rasa manisnya seperti mana dia rasa manisnya dulu-dulu. Macam itulah seseorang yang beramal, tetapi dia ada penyakit ketika itu. Dia takkan dapat merasai hakikat ilmu itu, hakikat manisnya sesuatu perkara. Jadi kalau nak seronok dengan agama, nak seronok dengan sunnah Rasul, maka hilangkan penyakit di dalam diri. Baik. Nasihat ke-13. 4 sifat kesempurnaan bagi orang yang salih. Wahai anakku yang tercinta, wajib ke atas orang yang salih menjalani jalan akhirat, bahawa ia menyempurnakan 4 macam sifat. Pertama, i'tiqad yang benar, yang tidak ada bid'ah di dalamnya. Maksudnya mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan ikut qadariyah, jangan ikut jabariyah, jangan ikut mu'tazilah, jangan mengikut mujassimah dan seterusnya. Jadi yang perlu kita ketatkan, kuatkan dalam diri kita adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu habis selalu sebut dengan kamu, kita belajar dan tahu ada Allah, tetapi kita tidak mempercayai, tahqiq, yakin sungguh-sungguh Allah ada. Kerana apa Abi cakap macam tu? Kita lebih yakin kepada yang tiada daripada yang ada. Allah Maha ada, tapi kita tak yakin dengan Allah. Kita lebih yakin kepada yang tiada. Selain Allah tidak ada. Tapi kita banyak bergantung, kalau aku tak buat macam ni, nanti aku tak dapat macam ni. Kita lupa siapa yang memberikan kita semua perkara ini. Siapa yang menggerakkan kita? Siapa yang menentukan takdir kita? Bukan kita. Ramai lagi orang yang buat perkara yang sama tetapi tidak ditakdirkan. Sebab itu habis selalu cakap, kita kata kita tahu Allah bersifat dengan wujud ada itu. Tapi dalam kehidupan kita, dalam amalan kita, kita berpegang kepada yang tak ada, bukan berpegang kepada yang ada. Kalaulah dalam kehidupan ini menggambarkan pegangan dalaman. Kehidupan
dia melambangkan pegangan dalaman. Kenapa kita perlu merungut kalau kita percaya betul Allah ada? Contoh macam ni, Allah maha kaya tak? Maha kaya tak? Allah maha kaya. Kita percayakan Allah maha kaya atau kita percayakan orang kaya? Yang kita dekat siapa? Ini yang Nabi nak bagi kamu penilaian. Kita bergantung dekat siapa sekarang? Kita ada orang kaya, kita bergantung dekat siapa? Bergantung harap dekat siapa? Kalau kita susah, kita mesej siapa dulu? Mesej yang maha kaya dulu atau mesej dengan orang kaya dulu? Ni siapa yang kita bergantung, di situlah tempat yang pertama kita akan bagi tahu. Siapa yang kita bergantung ketika itu? Ya. Ini Guru Wabi dia pesan. Antara syirik yang halus yang orang tak nak pandang. Orang tak pandang benda ni. Allah tahu tak? Dalam hal ni kau ketepikan aku. Tapi bila kau dah tak ada jalan, baru kau cari aku. Bila kau dah buntu, baru kau cari aku. Sebab itu kita suka jaga makhluk ini lebih daripada kita jaga Allah. Kita jaga makhluk ni. Makhluk inilah yang selalu tolong aku, bantu aku. Sebenarnya pada ketika kita buat segala hubungan selain daripada Allah, mesti ada kebinasaan. Tetapi ketika kita berbuat sesuatu perkara dibina atas Allah dan Rasul, dia akan berterusan sehingga yaumul akhirat. Itu Guru habis pesan, almarhum pun pesan. Dia kata jangan pegang pada yang bersifat mati, tapi berpeganglah dan bergantunglah kepada yang tidak akan mati-mati. Siapa dia? Allah. Ini guru kita dulu, dia pesan macam kita tahu, tapi kita tak nak ke sana. Macam mana kita nak rasa? Macam mana nak rasa? Kita tak nak ke sana. Kita tahu cerita je, tahu saja cerita, tapi kita tak nak ke sana. Kedua, bertaubat dengan taubat nasuha, sehingga ia tidak akan kembali menganyakan dosa yang pernah dilakukan. Apa dia? Orang yang ada 4 sifat kesempurnaan bagi orang salih. Dia ada 4 sifat ni, sempurna perjalanan. 1, yakin dengan Allah sungguh-sungguh, jangan ada ragu dalam dia. Yakin tanpa ragu. Yakin tanpa ragu. Besok kalau aku belajar agama, aku nak kerja apa? Besok kalau aku buat macam ni, aku nak buat apa? Abi dulu cerita macam ni, singkatkan. Masa Abi zaman muda, Abi buat semua benda. Abi pernah bekerja tahun 82, 84 Abi bekerja. Gaji Abi sebulan RM3,000. Tahun 80-an 3,000 ni besar. Tapi kenapa sampai ke muncak Abi tak boleh nak teruskan? Abi buat kerja lain sampai peringkat. Dan sekarang bila Abi berfikir, ketika kita ni tadi, jikalah aku tahu takdir Allah, nescaya kita takkan buat kerja-kerja. Tetapi seorang hamba tidak akan mengetahui akan takdir Allah, dia kena lalu takdir.
Dan ketika itu dia kena memohon dengan Allah, ya Allah, jadikan akhir takdirku takdir yang baik. Jadikan takdirku, akhir takdir atasku ini adalah takdir yang baik. Kita tak tahu apa takdir kita. Sebab kita di dalam takdir Allah yang kita takut. Ada kisah orang yang hafal Quran, akhirnya menjadi khawarij, akhirnya dia yang membunuh sahabat. Jadi kita tak boleh selesa. Sekarang ni tak boleh selesa. Walaupun kita dah zikir juta-juta, dah ibadat ratusan ribuan rakaat, kita tak boleh selesa. Selagi mana? Selagi kita tidak dapat mati dalam husnul khatimah. Baik, ketiga, meminta halal pada semua musuh dan makhluk sehingga engkau tidak akan dituntut Allah pada hari kiamat nanti. Minta halal, minta ampun dengan semua orang supaya kat sana kita selamat. Dulu masa kita muda, kita ada khianat orang, zalim orang lain. Ya, kita cari rezeki dengan menzalimi orang. Kita hidup dengan menzalimi orang. Kita tipu orang, kita ambil harta orang, kita khianat, kita zalim. Kita beranikan diri minta ampun dengan segala makhluk Allah. Minta ampun. Sebab apa? Sehebat manalah kita, semulia mana kita dalam dunia dimuliakan oleh makhluk, pada ketika kita ada menzalimi hak orang lain, pada ketika itu kita akan tergantung. Syurga pun tak boleh. Kita tak boleh masuk syurga. Kalau adalah zaman muda kita dulu, hal tanah orang kita ada ambil, duit orang ke apa sendiri pun kita khianat, minta ampun. Kamu pelajar-pelajar, Habis nak pesan, kalau bukan barang kamu jangan pakai. Ketika kadang-kadang aku dah besar, aku pakai sabun dia tak boleh cakap apa. Ingat, ketika dia tidak redha, kamu akan sangkut di padang mahsyar. Sebab itu, antara kenapa sebab pelajar-pelajar yang menuntut ilmu, dia dapat ilmu, tapi hidup dia tak boleh berkat. Antara sebabnya, dia tidak ada adab sesama sahabat ilmu dia. Sebab perjalanan ilmu ni, dia bukan pada guru saja. Dia ada adab pada guru, dia ada adab sesama penuntut ilmu, dia ada adab dengan ilmu, dia ada adab dengan kitab-kitab yang dibawanya, dia ada adab ketika dia menuntut ilmu. Bukan senang tau nak dapat martabat, dia panggil al-ulama. Ulama ini bukan pada mulut orang. Maksud mulut orang, ini ni alim, tak pakai. Kita nak al-ulama warasatul anbiya. Yang tu. Dan yang keempat, mempelajari ilmu syariah untuk dapat menunaikan segala perintah Allah, dan juga mempelajari ilmu akhirat yang dapat menjamin keselamatan di akhirat nanti. Belajar segala ilmu syariah. Ilmu yang fardu ain. Selesai fardu ain, belajar ilmu fardu kifayah. Belajar ilmu fardu kifayah, belajar. Setelah kamu selesai ilmu fardu ain, agar
kamu terlepas daripada dosa meninggalkan belajar fardu ain. Kenapa nak belajar ilmu fardu ain? Supaya selamat, ya, selamat perjalanan kita di akhirat. Jangan sampai kita tak tahu Habil ke Qabil nama-nama. Habil nak kahwin, kena belajar bab haid. Habil tak tahu dosa. Bab haid, bab nifas, bab wiladah. Besok apabila kita telah berkahwin, ketika itu semua ahkam ini tergantung pada suami. Kalau kahwin cuma nak bagi makan, bagi rumah, bagi pakai, senang. Dia ada, ya, tuntutan zahir, ada tuntutan batin. Tuntutan batin ini adalah termasuk tuntutan syar'iyah. Ilmunya, pelaksanaan amalan ibadahnya, semua, ya. Itu suami yang saleh ketika ia dapat mendidik isterinya sebagai isteri yang salihah. Faham tak? Isteri salihah bukan pandai masak, tak. Isteri yang salihah indallah, pada sisi Allah. Baik. Nasihat yang ke-14, wasiat Imam Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala adalah dihikayatkan bahawa Imam Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala telah berkhidmat kepada 400 orang guru. Ini Imam Syibli, dia dah khidmat 400 orang guru, ya. Kita berapa orang guru kita dah khidmat? Berapa orang guru kita dah khidmat? Tanya. Macam mana kita kata kita berkat? Macam mana kita nak kata kita berkat? Berapa orang guru yang kita dah khidmat? Imam Asy-Syibli dia telah berkhidmat 400 orang guru. Nampak? Ni jalan ulama-ulama dahulu. Kenapa salah satu kebaikan dan hikmah khidmat, ketika Allah angkat kita menjadi ulama, ketika itu kita boleh rendah diri. Sebab kita telah melalui fasa khidmah itu. Fasa khidmah. Baik. Dan beliau juga berkata, aku telah membaca 4,000 buah hadis. Kemudian aku pilih dari bilangan itu sebuah hadis yang benar-benar aku amalkan akan dia. Dan aku tinggalkan yang lain daripadanya, kerana aku telah perhatikan hadis yang aku pilih ini, dan aku telah mendapati di dalamnya keselamatanku dan kesejahteraanku, dan telah terkandung dalam segala ilmu awalin, ilmu orang dahulu, dan ilmu akhirin, ilmu segala orang yang kemudian. Maka aku merasa cukup dengan berpegang teguh dengannya. Hadis itu ialah sebuah hadis yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya. Hadis itu berbunyi, a'mal li dunyaka biqadri muqamika fiha, wa'mal li akhiratika biqadri biqaika fiha, wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi, wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha. Artinya, maksud Imam Syibli, cukuplah hadis ini mengajar aku berpegang dengan hadis ini, mengajar aku supaya aku dapat menyempurnakan seluruh ilmu yang aku ada. Hadis-hadis yang telah aku baca, hadis inilah menjadi satu hadis yang menjadikan pegangan aku untuk menyempurnakan aku beramal seluruh hadis yang lain. Ini Imam Syibli. Apa makna hadis?
Bekerjalah untuk duniamu sekadar mana engkau akan tinggal di dalamnya. Carilah dunia. Lama mana kau nak tinggal? Tapi kita terbalik. Kita macam nak tinggal selama-lama. Yang tu ramai orang tungkus lumus dengan perkara yang tak sepatutnya dia bekerja keras. Dan beramallah untuk akhiratmu sekadar mana engkau akan berada di sana. Sayangnya orang tidak mahu beramal untuk kehidupan yang dia akan berada di alam akhirat. Selama mana kita akan berada di akhirat? Selama-lama. Kenapa kita tak usaha sungguh-sungguh kat sana? Untuk pergi sana kenapa? Jadi kalau kat sini ilmu pakai kat sini tak? Dunia pakai tak ilmu? Pakai. Kat sana yang pakai amal. Kat dunia pakai ilmu, tapi kat sana yang pakainya amal. Jadi jangan kita bekerja keras cari ilmu, tetapi kita meninggalkan beramal dengan ilmu. Biarlah kita bekerja keras mencari ilmu seiring dengan kita bekerja keras beramal dengan ilmu. Dan beramallah kerana Allah sekadar mana engkau berhajat kepadanya. Banyak mana kita berhajat dengan Allah? Beramal. Kalau kita tak berhajat, tak payah. Oh, saya tak payah nak berhajat dengan Allah sebab saya ada duit. Saya tak payah berhajat dengan Allah sebab saya dah ada orang kaya. Saya tak payah berhajat dengan Allah sebab apa? Sebab saya memang ada terima daripada ini, daripada ni, tiap-tiap bulan. Jadi saya tak risau. Dia jangan lupa siapa yang mentakdirkan kita dapat anugerah tu. Jangan lupa. Jangan kita melihat anugerah tetapi kita lupa siapa yang mentakdirkan untuk kita mendapat anugerah tersebut. Ingat tu. Kita selalu lupa macam tu lah. Jadi kita berhajat dengan Allah masa kita buntu. Sepatutnya selalu habis sebut, dahulukan Allah daripada makhluk Allah. Jadi pada ketika itu kamu takkan buat selain daripada Allah. Sebab kamu takkan sibukkan diri kamu dengan menjaga makhluk itu. Sebab kamu akan menjaga Khalik terlebih dahulu untuk kamu menjaga makhluk. Apa rosaknya? Ketika kita asyik menjaga makhluk, ketika itu kita akan jatuh pada perkara yang haram tanpa kita sedar. Apa nak buat? Apa nak buat? Kita katakan. Nanti kalau tak pergi, tak sama, nanti kecil hati. Walhal benda yang kita nak sama itu benda yang dimurkai Allah sebab nak jaga sangat. Tetapi orang yang ketika dia mendahului akan Khalik itu, baru dia menjaga akan makhluk. Ketika itu hubungannya dengan makhluk ini berasaskan akan Khalik itu, iaitu Allah. Lalu Allah memelihara hubungannya dengan sekalian makhluknya dengan dibina alallahi wa rasulihi. Ini hadis hijrah. Hadis hijrah ini diajar kita cukup baik. Tapi Abi tak cerita berkenaan dengan hadis hijrah. Baik. Dan buatlah sebarang amalan yang akan masukkan engkau ke dalam neraka sekadar mana engkau sabar menahan seksanya.
Lama mana kita rasa boleh tahan diazab oleh Allah, buatlah jahat. Ya, kalau tak nak berhenti lagi sampai sekarang buat jahat, buatlah. Kalau kita rasa sabar dengan seksa dan azab Allah, senang ya. Siapa buat baik, Allah balas kepada dia rahmat dengan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Siapa buat jahat, Allah akan balas dengan neraka Allah. Wahai anakku yang tercinta, apabila engkau mengetahui hadis ini, maka sebenarnya engkau sudah tidak perlu lagi kepada ilmu yang banyak. Maksudnya pada ketika itu kita dikurniakan oleh Allah akan natijah ilmu, iaitu taqwa Allah, takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah ni tak ada ilmu ke? Jangan. Allah janjikan dalam Quran, orang yang bertakwa ini di kalangan orang ahlil ilmi. Orang yang ahlul ilmi, orang alim sebenarnya. Sebab Allah nyatakan sedemikian, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Baik, setakat ni je. Malam ni awal sikit. Sebab nasihat yang ke-15 ni dipanjang. Jadi malam besok kalau lebih baca dia jadi separuh. Dia paling panjang. Nasihat ke-15 ni ada 3 line. Jadi malam besok kita baca insya-Allah. Iaitu 8 wasiat Khatimul Asam rahimahullahu ta'ala. Ini wasiat yang ke-15 malam besok. Setakat ini je. Jadi apa nak pesan dengan kamu, semua orang kalau nak berjaya dalam hidup, jagalah akan adab dan akhlak itu. Pertama sekali dengan Allah dan Rasul. Yang kedua dengan sekalian makhluk Allah. Jika tidak ada adab dan tidak ada akhlak yang baik, maka tidak akan ada keberkatan di dalam hidup. Percayalah. Inilah yang dibuat oleh orang yang terdahulu, ulama-ulama yang terdahulu. Mereka mendahului adab dan akhlak itu daripada ilmunya. Sebab itu ilmu yang tidak diiringkan dengan adab dan akhlak, maka dia jadi sia-sia. Sebab itu ulama-ulama terdahulu dia pesan dengan kita tentang perkara ini terlalu banyak. Sebab itu ia berperanan yang besar. Perkara ini habis ada pesan dengan kamu perkara yang sama. Walaupun kesemua guru-guru Abi telah meninggal dunia, tapi perkara terlarang Abi takkan buat sampai sekarang. Walaupun mereka telah menemui Allah Rabbul Jalal, kerana ada perkara pesanan yang mereka dia akan kalau yang ini pesanan daripada Syekh ini dia pesan tapi kadang-kadang kita sebagai murid selalu menyalahi apa pesanan daripada guru-guru itu. Kadang-kadang kita kata Allah ni je. Sebab ilmu kata wahidi, guru ni dia macam mak ayah. Guru ni dia macam mak ayah. Bukan Nabi kata tak dewa-dewakan guru, tak. Salah pada syarat dan pada akidah. Macam mak ayah kita, perintahnya wajib kita tahu. Mak ayah kita selagi mana perintah tidak perintah mak ayah itu syair mu'allimuka kawalidik, itu yang umrah tak dengan perintah. Tapi kita tak
Kita ni tak macam tu sifat seorang penuntut ilmu. Kita suka langgar. Ketika kita langgar, percayalah, ketika kita langgar, maka hidup kita tidak akan berkah sampai ujung. Abi pengalaman, Abi nak habis kelas, Abi nak terbuang air, Abi nak terbuang air. Guru ketika tu dalam 80, dia jalan slow, tapi ya orang duduk dekat ni slow dia tak macam slow orang duduk sini, laju lah. Kalau dibandingkan dengan orang duduk sini, dia laju lagi jalan. Jadi Abi nak betul, kita mesti seorang murid, kita tak boleh nak potong guru itu. Ini adab dia. Tapi kalau kita tak fikir tentang adab, apa salah nak terbeza pun. Tapi pada adab dia, pada dua Abi dia Abi ni tak nak potong guru. Abi nak jalan jauh, akan jumpa sama sampai Abi lah orang lain. Abi tak boleh lagi potong dia sebut dia jalan, tak boleh sampai pada akal dia sampai nampak ketika diuji tentang adab, kita nak terus lah. Dia tanya dia laju, Abi tak cakap apa. Kali itu lah Abi dah terbuang air dalam air. Dia senyum. Takkan mampu kerana dia inginkan keberkatan daripada guru. Wis Al-Qari dia sanggup doktor ibunya daripada yang ibu dia tak sihat. Orang kata dia sebab praktis mengikut setiap hari untuk kekuatan mengikut ibunya yang tidak sehat. Dia tak tinggal ibunya. Tapi boleh tak? Tak boleh. Sebab hukum orang buat haji manis tak. Tetapi buat kerana di sinilah sehingga kan Rasulullah memerintah Ibn Khattab minta doa Uwais Al-Qarni. Selama siapa sahabat yang paling hampir dengan Rasul, Sayyidina Rasulullah kata orang ni, cari orang ni dan diangkat itu sendiri. Kami selalu pesan dengan kamu benda yang sama. Tolong oleh Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma jammilna bil afiyah was salama wa haqqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka al-huda
والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا ورزقا حلالا طيبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.